بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam ini dapat kita sambung pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan juga masih kita berdoa kepada saudara kita di Palestin. Hari ini adalah hari yang ataupun 2 bulan lebih lah yang berlaku dengan saudara kita di Palestin, dan juga tak unti lagi daripada bunuh saudara kita, kanak-kanak, ibu-ibu, orang perempuan di Gaza kerana rancangan mereka, plankan mereka yang akhir sekali, iaitu nak mengeluarkan ahlu Gaza itu ditubik daripada bumi Gaza, daripada Palestin. Setelah mana uti daripada perang dan juga Abu Ubaidah kosok Hamas tu dengan banyak hari yang tidak tubik mari untuk nak talangkan, nak kecek gapo, dan juga dunia Islam pun duk nanti-nanti nak dengar talangkan daripada dia Abu Ubaidah itu sebagai khosok Al-Qassam, Izzuddin Al-Qassam. Akhir sekali 2 hari ataupun kemarin, pagi kemarin ataupun di sana tu malam lah boleh hadirnya, kita pagi tubik talangkan, dan juga sebut katanya setelah mana habis masa wuti perang itu tu, Yahudi pun duk mai pasal tulah. Mai pasal tulah iaitu bunuh kanak-kanak, orang tua dan juga bangunan. Tetapi tidak boleh mereka berjaya untuk nak bunuh tentera-tentera Hamas. Tak boleh nak bunuh tentera Hamas, tahan Hamas ni tak boleh, kerana sehari tak jumpa dah duk mana. Siapakah tubik satu klip yang mana tahan Israel ni dia pergi letak camp, pergi letak kemah dia di kawasan Gaza lah, kawasan Gaza, dan juga tempat yang tak kemah dia itu tu tipak crowd masuk pergi tu duk tepi dengan lubang umum tahan Hamas. Duk tepi dengan lubang umum tahan Hamas, yang mana video yang tubik daripada A'lam Al-Askari, sehak lak daripada Hamas, ukur dengan tidak berapa akan meruki dekat sangat dengan mata. Kerana mereka tak tahu katanya tempat yang mereka masuk di dalam Gaza itu tu mana yang jadi lubang
Dan juga masuk dalam lubang itu adalah umum bagi tentera-tentera Hamas. Kerana mereka usaha nak cari lubang tapi tak jumpa. Kalaulah jumpa, kalau jumpa, mereka akan jumpa lubang tahan mana, tahan Israel jumpa lubang umum Hamas. Di mana-mana tempat tahan Israel itu tak akan selamat orang panggil. Jumpa bila kena bunuh, tak ada nak klik main royak lah kata sininya adalah umum tahan Hamas. Habis tu hari ni yang kita boleh royak katanya tentera Hamas lebih kurangnya 2 bulan dah duk lawan dengan Israel ni salah satu ia tersamkan wakwi Hamas tak halah laginya iaitu ia tersak umum. Ia tersak umum kalau lawan atas ni halah lama. Kerana belah atas ni kata gebar pun tak ada. Awud hak pasang kuat-kuat seperti Israel pun tak ada. Tapi gunanya ia tersak lubang umur inilah, duduk di bawah lubang umur inilah buat tahan Israel ini tak tahu nak cari tubuh di mana tempat. Kadang-kadang duduk jijak di mana tempat pun tak tahu katanya itu adalah lubang tahan Hamas. Dengan sebab itu Abu Ubaidah katanya 10 hari yang telah lepas ni Sikwan Tipan ni kita telah dapat hancurkan kereta gebar rotan sebanyak 180 T. Sebanyak 180 T. Dan juga dia royak katanya kita ada tahan, iaitu tahan ni Nuairab Al-Qassam ini kita ada tahan duk nanti hak tak perai lagi. Tahan kita hak tak perai laginya beribu-ribu orang duk nanti-nanti nak perai dengan Israel. Makna katanya 2 bulan hak duk berlaku perai itu tu bukan semua tahan Hamas tu perai berlaku dah. Ada tahan hak Hamas dia letak dah. Katakan nak wikrak kan tahan dalam bahasa Arab dalam Chong Al-Jazirah. Saya duk dengar daripada sains saya sendiri duk wikrak dan juga daripada dengar sendiri itu tu seolah-olah katanya perai kali ni kalau nak bandingnya serupa dengan perai Yarmouk. Perai Yarmouk ni Islam ni lawan dengan Rom masa tu tak tahu katanya berapa ratus ribu tak silap saya. Tapi Abu Ubaidah dia wikrak dan juga tak yutasaknya bagi tahan ni jadi kelompok-kelompok. Pen orang panggil pen nuai. Nuai yang pertama, nuai yang kedua, nuai yang ketiga, yang keempat, yang kelima bagi banyak nuai, banyak tokoh orang panggil. Seolah itulah Hamas tu tahan dia tu bagi juga katanya di belah tang tona wapa nuai. Dalam Mengluang wapa nuai. Gaza City itu tu wapa nuai. Di sebelah selatan yang duk sepadan tikap Syaidan Mesir tu wapa nuai. Bukan hanya di Gaza saja, di West Bank lakoh ke kokno, di Masjid Al-Aqsa, di West Bank itu bukan dalam kasar itu tu wapa nuai bagi. Hamas ni bukan hanya duduk di Gaza sahaja, duduk di West Bank pun ada juga. Yang duduk perai dengan tahan Israel. Tu nak katanya duduk nanti tahan kita ni banyak ribu orang lagi duduk nanti. Tunjuk katanya Hamas telah tiada kongkamlang dan juga rank ataupun awud bukan hanya rasa katanya 3 bulan lah. Seolah-olah kata mereka fikir katanya perang kali ni boleh jadi bukan sebulan, bukan 2 bulan, bahkan bukan 3 bulan. Tiada tu palak kamlang tu untuk perang lebih daripada 3 bulan. Habis tu kalulah berlaku tambah lagi sebulan, rasa kata Hamas pun tak ada habis rank lagi. Rasa katanya Hamas tidak habis rank lagi. Habis tu Yahudi ni Abu Ubaidah katanya tidak berjaya kali. Tidak berjaya mai ประสบความสำเร็จแม้แต่น้อย
Selepas daripada wuti perang, pada mula iruk ran semula, bunuh semula, ada. Yang rasa katanya jaya iaitu bunuh. Rakyat-rakyat orang biasa duk bunuh. Dan juga Abu Ubaidah yang katanya ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักต่อสู้ในหนทางของ Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia orang-orang Yahudi dan juga tahang yang duk berlaku itu tu. Tapi masih kita berdoa lagi kepada saudara kita di Palestin. Dan juga katanya hari ni Putin sendiri dan juga dengan Emirat dengan Gabon dan juga Tuan Israel dengan katanya give sorak jumpa untuk nak mikir katanya nak kira baik mana. Kerana Israel sendiri bukan kira katanya dia sedang duk benar dak marang Netanyahu gi pairuam ngansuk salah satu tahang yang mana tahang itu adalah salah satu orang anak orang radak Sum hak Israel. Satu orang yang mati daripada tahang Israel wakwi tahang yang lain tu rasa kata gerung dan juga takut kepada Hamas dan juga orang-orang Palestin. Dan juga Allah Ta'ala telah terima dah beberapa doa kita. Kita doa dalam kunut umat Islam, doa dalam kunut Allahumma farriq jam'ahum wa shattish syamlahum. Ya Allah, nampak katanya fok dia tu duk jadi satunya Israel, rakyat dan juga Netanyahu, tahang-tahang mereka. Tapi kita minta doa mereka pecah belah dan juga sekarang mereka dah pecah belah. Kerana dalam sepah mereka faikan telah tubik mari. Sedangความคิดเห็น katanya tidak nampak ramai hendui dengan apa yang Netanyahu kacau nak buat. Tetapi seperti kita ayat katanya, kerana Netanyahu dia tak ada jalan nak pergi dah. Tak ada jalan nak pergi dah kerana kalau wuti dengan secara mudah-mudah, satunya rakyat dia akan keep benci dan juga dunia sedunia pun akan keep benci Netanyahu juga. Akan keep benci Netanyahu. Itu jalan keluar Netanyahu tu balah mana nanti kita tengok. Dan juga semoga Allah Ta'ala terima demi satu doa kita daripada umat Islam yang kita doa kepada saudara kita di Palestin. Hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian. Sambung pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin dan juga masih kita berada di dalam bab bayanu kathrati turukil khair. Yang mana Nabi SAW mari nak ayat kepada kita bahawa sejalan untuk kita nak buat baik, pilih dan buat baik, kebaikan itu tak ada banyak untuk kita pilih buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini boleh hari insya-Allah kita akan ambil semua hadis yang kita tak baca lagi dalam bab ini, lebih kurangnya 5-6 hadis, dan juga kita akan habiskan bab ini dan juga minggu depan kita akan masuk bab yang baru insya-Allah. Hadis yang 18, lebih kurangnya 7-8 hadis lagi. Hadis yang 18 134. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah, rawahu Bukhari wa Muslim min riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang pendek. Nabi SAW sebut katanya kullu ma'ruf, setiap benda baik yang kita buat adalah sedekah. Setiap benda baik yang kita buat adalah sedekah. Al-ma'ruf adalah benda yang dikenal katanya benda itu adalah benda baik. Al-ma'ruf makna apa? Al-ma'ruf benda baik. Tapi dalam bahasa Arab iaitu ma'arafa fi syar'i, benda yang ditahu dalam syariat Islam bahawa sebenar itu adalah benda baik. Islam apabila royak kata benda ni baik, itu dipanggilkan katanya ma'ruf. Dan juga adalah benda yang kita dapat nak ambil buat dia untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa sebut makna al-ibadah. Kita biasa sebut makna al-ibadah
Mana ibadat ni ibadat gapo? Kerana ramai umat Islam yang duk fikir katanya ibadat itu adalah semaya, puasa, baca Quran dan juga benda yang napa katanya kena duk buat dah sejik saja. Tetapi hakikat sebenar al-ibadah. Al-ibadah tujuan yang Allah Taala ciptakan kita seperti mana Allah Taala royak dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala tidak jadikan kita sebagai manusia dan juga tidak jadikan jin malaikat untuk beribadat kepada Allah Taala. Ibadat sekalian orang Islam bukan hanya semaya, puasa, buat haji, buat umrah, baca Quran, maya sunat sahaja. Tetapi adalah aqwalun, semua perkataan, wa af'alun, semua perbuatan, kan katam. Yang mana kita buat dengan secara zahir, we nampak tengok dengan mata nampak. Wa batinah, tetapi setengah perkara tak nampak tengok. Contohnya kita zikir dengan lidah kita tapi kita tak nampak tengok. Kata saudara kita, sayang kita di tepi itu sedang duk berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, tak dengar suara. Itu orang panggil tak perkataan zikir, ingat kepada Allah Ta'ala dengan secara tak nampak tengok. Tetapi semua itu sama ada perkataan, perbuatan yang nampak tengok ataupun tak nampak tengok, kalaulah benda itu adalah benda yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha, dinamakan katanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ni Nabi kata kullu ma'rufin sadaqah. Dan juga ulama yang kata ma'ruf adalah setiap benda yang kita dak buat baik, buat untuk nak ibadat kepada Allah Ta'ala, dinamakan katanya ma'ruf. Ma'ruf hamdi. Maka dia adalah ibadat. Dia adalah ibadat. Kalaulah kita tengok semenjak awal kita belajar kitab ataupun bab ini banyak benar jenis-jenis ma'ruf, jenis-jenis baik yang Nabi katanya siapa buat baik benar ni sedekah, buat baik benar ni sedekah, buat baik benar ni sedekah. Contohnya setiap tasbih kita tasbih kepada Allah Ta'ala subhanallah, pahala sama dengan sedekah. Alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, la haula wala quwata illa billah sedekah. Suruh orang lain buat baik, sama ada anak, sama ada isteri, sama ada saing, sama ada anak murid, sedekah. Larang anak kita, larang isteri kita daripada benda tak molek, larang anak murid kita daripada benda tak molek, sedekah. Tolong akid baik kepada orang tua, tolong akid baik kepada ayah ibu, ataupun sehengganya orang yang jadi ibu bapa, tolong akid baik kepada anak pergi sekolah, sedekah. Dan juga banyak perkara-perkara yang Nabi SAW sebut sebelum daripada ni, banyak berbagai-bagai jenis praktek kebaikan yang mana kita buat adalah sedekah. Habis tu banci untuk kita nak saksum pahala sedekah kepada Allah Ta'ala, bukan hanya kita kena guna duit saja. Bukan kita kena guna duit sahaja barulah dipanggil ataupun dinamakan katanya sedekah. Hari ni kita buat sedekah lagi, kena sedekah 5 kok baru panggil kata sedekah. Tak. Kalaulah hari ni kita tidak ada duit 5 kok, walaupun sekok, tapi kita ada kebaikan, mana-mana jenis kebaikan, kita telah buat baik sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat sedekah kepada Allah Ta'ala dah. Itu benar kebaikan yang sangat mudah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga pintu-pintu kebaikan itunya kepada kita. Maka kita pergi ulai tengoklah sebelum daripada ni apa jenis-jenis sedekah hati itu banyak yang kita telah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-19, wa anhu, iaitu daripada Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah
wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslim gharsan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas. Hadis yang ke-19, Nabi ayat katanya, ma min muslim, tidak ada orang Islam mana yang dia tanam satu tanaman. Tanam satu tanaman. Kita tanam gapo hari ni? Kita yang ada kebun hari ni kita tanam gapo ratik? Contohnya. Contohnya kita tanam tanam ule-ule, lobok-lobok. Kalau kawasan rumah yang nampak katanya mudah untuk kita nak tanam, jenis-jenis lobok kita tanam belakang rumah. Kalaulah ada kebun sikitnya, kita tanam dia, kita tanam moktel, tanam gapo dia lagi, banyak jenis-jenis buah kayu ataupun laksak, longkong dan juga sebagainya. Yang kita nampak katanya saya sekali buah-buah yang kita tanam. Contoh bagi saya orang tua ada kebun dia. Kadang-kadang tak ada nak cara. Tak ada nak cara. Marinya musim dia satu kali setahun. Marinya musim dia satu kali setahun. Yang kita duk nampak tengok di kawasan dekat dengan kita Melayu Bakok ini apabila musim dia ramai orang duk jual dia di Siak Melayu Bakok itu tu. Kadang-kadangnya musim dia ni adalah musim mahal. Kita tak ada nak pergi tengok ni. Kadang-kadang dia kita hilang dah. Hilang ni dengan berbagai cara. Satunya boleh ditupang makan. Bukan hilang lah, orang panggil terpunuh. Wah dia itu tu dengan sebab tupang duk curi makan dah. Ataupun setengah kebun tu ada ahli-ahli pencuri orang panggil. Ahli-ahli pencuri dalam kampung ini ni warung banyak. Warung ni dia makan dah katong Apabila makan dah katong 3 mes sehari kena cari duit. Salah satu cara yang mereka cari duit kerja malah curi. Curi getah lah, curi buah-buahan lah, polemai dia pergi jual. Nabi ayat katanya tidak ada seorang Islam mana yang dia tanam apa tanaman pun illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Kalaulah buah itu didapat makan, kita sendiri tuai, ahli keluarga kita makan, ataupun kita ambil buah-buah itu dibagi kepada jiran, tak sayang tepi-tepi rumah kita dapat pahala sedekah. Itu syiat dah. Hak tu cerak dah boleh pahala sedekah. Wa ma suriqa minhu. Wa ma suriqa minhu. Tapi kalaulah buah itu, tanaman itu kita tanam dicuri, kena curi, kita dapat pahala sedekah juga. Habis itu jangan ada ngepek apabila dia hilang. Kita ingat katanya kita akan dapat pahala sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak ngepek kata melainkan kalau kita nak cari, kita nak gapo, tak nak gapo. Tapi maksud di sini nak katanya bukan maksud katanya apabila kita ada kebun dia dah kita lepas lah. Dia nak curi, mari curi weh. Ku akan dapat pahala daripada Allah Taala. Dak, hak tu gi sokong buat tak molek pula. Tapi apabila dikena curi dengan tidak sengaja, tidak tahu, maka kita ingatlah katanya tanaman kita, buah kita yang kita tanam itu dan juga dikena curi, tidak, orang panggil kita tidak sajalah akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala bersama dengan sedekah. Ataupun yang ketiga, wala yazruhu tidak mengkhianat, orang panggil kena khianat. Tanah dia, tanah motel,
tanah lobok-lobok dikenak dengan manusia mai kenak ke ataupun binatang lain mai kenak seperti ayat tadi lah. Illa kana lahu sadaqah, boleh pahala juga. Boleh pahala juga. Tuai-tuai kebun dia, kalaulah kebun dia kita dimakan dengan tupanya, sabarlah kita dapat pahala daripada Allah SWT. Tupai makan dia kita itu tu boleh pahala sedekah. Tapi bukan maksud kata kita tak kena jaga jugalah. Kalau jaga molek dah boh jabe, boh catu molek dah tapi tupai duk makan lagi, itu tak ada arah lah. Maka kita kena sabar dan juga kita ingatlah katanya itu akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu, riwayat yang lain, tidak ada orang Islam mana tanah megapo, buah gapo, fayakula minhu insan, manusia makan, wala dabbatun, binatang mana-mana jernak ke makan, kambing gi makan, robok itu. Dabbah ni sad, jalan kaki tu. Wala tayrun, ataupun burung mari makan lobok-lobok kita, pohon kayu kita. Illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Tanaman itu tu akan dapat pahala sampai kepada hari kiamat. Akan dapat pahala sampai kepada hari kiamat. Sama juga riwayat yang ketiga, tak ada beza mana, wala yazra'u zar'an, tanah, supalah. Tanah buah-buahan, gharsan, pohon kayu ikut macam-macam, maka dimakankan oleh binatang jernak ke, manusia makan, curi ke ataupun burung, illa kanat lahu sadaqah. Illa kanat lahu sadaqah. Kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nawawi katanya salah satu hadis. Hadis di sini 2-3 lafaz ini Nabi seolah-olah katanya suruh menggalakkan kita tanahlah gapo-gapo benar. Walaupun orang panggil katanya tanam anak kayu yang kita tanam halus ya, tak ada besar. Sampai ke sumuk kalaulah mari makan, kita dapat pahala juga. Satu hadis lagi Nabi katanya kalaulah nak berlaku kiamat, dengan tak lama nak berlaku kiamat, sesiapa yang boleh nak tanam, maka tanamlah apa-apa benar belum berlaku kiamat. Kerana tanaman seperti ini adalah salah satu wakaf kan? Pahala jariah, sedekah jariah, pahala yang akan berlari mari syari kita dapat pahala. Kita bukan hanya bina orang guna masjid yang kita bina, guna Pak Haji Quran yang kita bina, ataupun kita buat satu telaga bagi air. Pian mari saya buat telaga ni pahala wakaf. Sehengganya pohon kayu sendiri pun boleh kita nak tanam. Walaupun tanam sudah, kita kadang-kadang tak niat wakaf, nak jadi hak kita diri tapi dicuri, boleh pahala juga. Apatah lagi kalaulah kita wakaf, kita tanam pohon pau misalnya katanya, pohon pau yang duduk depan pagar rumah kita ni kita iklan, kita tulis kertas katanya wakaf. Siapa lalu mari dan nak ambil buah pau daripada pau ini, maka haraplah ambil. Itu dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu, tak payah. Salah satu misalnya katanya kita boleh tanam gapo belum nak berlaku kiamat. Tanam tak payah. Salah satu amalan yang Nabi SAW sangat menggalak kepada kita. Kerana pahala yang akan dapatnya iaitu berlari. Pola bunti mai sensut yang akan dapat daripada segala jenis pohon kayu kecil ataupun besar yang kita tanam, dan juga akan dapat pahala daripada dia. Hadis nombor 20. Hadis nombor 20. Wa anhu, iaitu daripada Jabir. Qala arada Banu Salimah ay yantaqilu qurbal masjid. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك
Faqala Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah. Wa rawahu al-Bukhari bima'nahu min riwayati Anas bin Malik. Daripada Jabir cerita katanya, cerita katanya satu kali Banu Salimah ni salah satu kabilah. Salah satu kabilah daripada orang Ansar, orang Madinah. Orang Ansar, orang Madinah. Arab ni ada kabilah, bahasa Sia orang panggil atau Pau. Pau ataupun Luklan Salimah. Daripada orang Ansar. Apabila daripada orang Ansar, makna katanya daripada orang Madinah. Kerana Ansar adalah orang Madinah, Muhajirin adalah asalnya orang Mekah. Apabila jadi orang Madinah, mana tempat? Mudah-mudahan katanya kampung Fok anak cucu Salimah ni mana tempat di Madinah sekarang lah ni? Jawab dia katanya, jawab kita katanya, kalaulah kita pergi di Madinah pada hari ni, tempat Bani Salimah, kampung Fok anak cucu Bani Salimah, iaitu tempat Masjid Al-Qiblatain pada hari ini. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kalau kita pergi umrah itu tu, orang yang biasa pergi umrah dia akan kena tahu katanya Masjid Qiblatain situ. Situ maka ni cerita yang kita akan nak dengar. Siapa yang tak biasa pergi umrah kena pergi. Baru kita boleh tahu katanya ni hadis ni ataupun tempat ni kita biasa ngaji. Masjid Qiblatain belum daripada ni kita baca ada hadis apa? Hadis yang Allah Taala suruh Nabi paling kiblat tukar kiblat. Masa yang Nabi pergi semaya asar dan juga sedang duduk semaya, ayat Quran turun, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi duduk semaya Fok Bani Salimah ni duduk maya sini. Nabi duduk maya sini. Maka ni cerita baru pula. Cerita baru sakut dengan Bani Salimah. Bani Salimah. Jabir cerita katanya satu kali ni Fok anak cucu Bani Salimah nak pindah rumah dia, nak walih rumah daripada tempat Masjid Qiblatain sekarang ni untuk nak pergi duduk dekat dengan Masjid Nabi sikit. Kerana mereka fikir katanya tempat Masjid Qiblatain, rumah asal mereka yang terletak itu tu jauh daripada Masjid Nabi. Jauh kedek lagi ni. 3-4 kilo juga. 3-4 kilo jugalah. Kerana Masjid Qiblatain dekat dengan universiti saya. Universiti saya ni 5-6 kilo. Mana kata dia lebih kurang 4 kilo. Jauh jugalah kira lah. Jalan kaki 4 kilo tu. Rasa katanya nak walih, nak tukar rumah, nak pergi pindahnya, pergi duduk dekat dengan Masjid Nabi sikit. Sehingga berita itu tu sampai kepada Nabi. Berita itu mereka nak tukar rumah itu tu sampai kepada Nabi, maka Nabi pergi cari buat dia. Nabi dia kata qad balaghani, telah sampai kepada aku dengar khabar kata fakmu nak pindah rumah pergi dekat dengan Masjid Nabi kah? Masjid aku kah? Naam ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fak kami ni nak walih rumah sungguh. Qad aradna dhalik. Fak kami nak baik tu sungguh. Nak walih pergi dekat Masjid Nabi sungguhlah. Faqala, maka Nabi SAW jawab kepada fak dia, hei fak anak cucu Bani Salimah, diyarakum, rumah-rumah kamu itu tu tuktab atharukum. Rumah kamu hari ni yang nampak katanya agak jauh sikit daripada masjid aku, tapi setiap kali yang kamu mari kepada masjid aku itu tu akan dicatat pahala. Pahala boleh banyak lebih daripada orang lain. Nabi sebut 2 kali.
Diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Soalan kata Nabi katanya, iltazimu, duk sininglah, kerana setiap kali yang kamu mari masjid aku ini giklik, tuktab, dicatat pahala semua. Jakoh banyak mana, kena guna rank banyak mana, guna masa banyak mana, akan dapat pahala setiap jangkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, inna bikulli khatwatin darajah, dan juga setiap jangkah yang kamu jalan mari kepada masjid aku, fok anak cucu Bani Salimah, Allah Subhanahu wa taala akan angkat darajat kamu kau tinggi. Kalau lah kau jauh daripada orang, mana kata darajat di sisi Allah Taala kamu lebih tinggi daripada orang. Coba khayal katanya, kalaulah Nabi izin kepada anak cucu Bani Salimah pindah mari duduk dekat masjid Nabi, sahabat lain pakat nak walih habis. Apabila semua sahabat pakat nak walih marinya, nak duduk dekat dengan masjid Nabi habis ni, masjid Nabi nak beluah baik mana? Orang yang mari nak masuk masjid, nak pergi ziarah masjid Nabi ni, kita tak boleh nak mengkhayalkan akan ataupun nanan dengan orang ataupun sahabat pada zaman itu. Ni tujuannya sahabat ni hidup dekat masjid Nabi ni untuk nak dapat kebaikan yang ada dalam masjid Nabi lah. Dalam masjid Nabi ada apa? Ada sembahyang jemaah bersama dengan Nabi. Ada majlis-majlis ngajar yang Nabi akan nyetok duduk ngajar kepada sahabat. Kerana setiap kali wahyu turun kepada Nabi, Nabi akan ngajar sampai kepada sahabat. Apabila dia dekat, maka mudah sikit nak dengar. Tunya sahabat cari jalan nak duduk dekat masjid Nabi, tujuan nak dapat pahala jamaah, dengar suara, dengar apa bersama dengan jemaah di masjid Nabi. Tapi hari ni kita apabila nak cari masewa, usaha cari masewa yang sangat jauh sikit daripada masjid setengah orang. Nauzubillah min zalik. Supaya tak ada dengar, tak ada ganggu, tidak diganggu oleh suara-suara band dan juga suara qomat. Nauzubillah min zalik. Itu cerita yang sakut dengan Banu Salimah. Baca dia Banu Salimah, bukan Banu Salamah, dalam Banu Salimah. Fuak mereka satu kabilah daripada orang Ansar yang duduk di sekarangnya Masjid Al-Qiblatain, masjid dua kiblat. Tanah haram lagi. Selepas itu sikit tu keluar tanah haram. Hari ini Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain dia batas lepas dari Masjid Qiblatain nak pergi kepada apa dia, samnak pim ataupun rompim Quran tu. Rompim Quran itu tu lepas lagi sikitnya sejak dia akan jemput siyak. Kalau kita mari kepada Masjid Qiblatain, pergi betul pergi kepada rompim. Kalau lekat kiri pergi kepada Mahawi Syariah Islam Nakhon Madinah. Lekat kanan ni pergi kepada Sun orang panggil Sun Hang. Sun jua-jua orang panggil Syarat Sultanah sekarang lah ni. Syarat Sultanah orang panggil Tanun Kundan ataupun Tanun Sultanah. Sekarang pun situ pun na'udzubillah min zalik penuh dengan berbagai-bagai maksiat jugalah. Na'udzubillah min zalik. Pergi kepada seterusnya kerana dia keluar daripada kawasan haram. Apabila luar kawasan haram ni dia tak takut mana. Allah maslih ahwal muslimin. InsyaAllah Allah Ta'ala baiki mereka. Mana? Masjid Quba ada belah nun. Tanah haram lagi. Ya. Hadis yang ke-21 dalam bab ini An Abi Al-Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد
Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna laka mahtasabta. Ning hadis 21 cerita sebalik orang panggil. Tadi cerita Fak Banu Salamah nak pindah mari duduk dekat masjid. Hak ning seorang lelaki yang rumah dia sangat-sangat jauh sekali daripada masjid Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab cerita katanya tidak ada lelaki mana yang kami tahu katanya rumah dia sangat jauh daripada rumah lelaki seorang ni kalaulah banding dengan masjid Nabi. Satu orang dah tak sebut dalam hadis ni katanya nama gapo. Tapi Ubay katanya sekadar aku ada ilmu, aku tahu ni. Dan kalau tengok rumah orang, setiap orang sahabat, tidak ada rumah sahabat seorang mana yang sangat jauh daripada masjid Nabi lebih daripada seorang lelaki seorang ni. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Tapi kuapi sik dianya lelaki seorang ni tak biasa luput sikit habuk untuk dia sembahyang jemaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka perhal. Tidak pelak sekali habuk untuk sembahyang jemaah di masjid Nabi. Rumah jauh sekali. Rumah jauh sekali tapi jemaah di masjid Nabi mereka perhal. Faqila lahu, ada orang tanya kepada dia. Sahabat lain tanya kepada dia. Ataupun aku pun biasa tanya kepada dia. Law ishtaraita himaran, apa mu tak beli seekor hemar? Apa tak beli seekor hemar untuk mu naik dia mari masjid? Sama ada waktu zalmat, waktu gelap, ataupun waktu ramda, waktu yang rasa katanya panas. Ar-ramda. Nah, ramda ini adalah al-harr syadid. Panas, sangat-sangat panas. Kita negeri kita rasa katanya rasa kata panas naik cung lah musim panas di negeri Arab ni hampir 50 ongsa. Hampirnya 50 ongsa. Setengah negeri seperti tak silap Kuwait ataupun Sudan ni 50 sampai kepada 60 ongsa. Panas. Ar-ramda adalah harun syadid. Panas, sangat-sangat panas. Habis tu kalimah Ramadan. Ambil mari mana Ramadan? Ramadan, ramda makna tulah, panas. Panas. Maka Ubay tanya kata, buat apa mu tak beli seekor hemar untuk mu naik ke atas dia nak mari masjid ni, sama ada waktu malam ataupun waktu siang hari yang sangat-sangat udara panas. Lelaki seorang ni jawab mana? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tak nak sikit abuk untuk nak wi rumah aku ni mari duduk dekat dengan tepi wapak dengan masjid Nabi. Tak saya. Tetapi yang aku naknya hari ni yang aku ada kamlancai orang panggil rank pakdan. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid. Aku harap-harap setiap jangkau perjalanan aku daripada rumah untuk pergi masjid itu tu akan dicatat semua oleh Allah Ta'ala. Saya catat belakang. Ihtisab, orang panggil tak ihtisab, uang pelebun. Ni rumah jauh sikit, teteh ni nak jalan jauh. Cari mau sewa dekat masjid setengah orang, orang kata nak dekat masjid. Baik juga. Tapi sahabat sore ni tak ada rasa bantuan orang panggil. Walaupun rumah jauh, setiap kali jalan jangkau dianya, tak beli kenderaan, tak beli motor, tak beli gapo. Masa motor tak ada, kesikal ada. Ihtisab, aku harap dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Naik motor insya-Allah Allah Taala bagi pahala. Tapi rasa kata orang berjalan dengan orang mari motor tak sama cerak. Tak sama cerak insya-Allah.
Tu hala mari sejik. Waruju'i, dan juga kelik aku apabila aku kelik nak pergi cari ahli, nak pergi cari keluarga aku pun, setiap jangkah itu Allah Ta'ala akan catat pahala juga. Kelik pergi cari ahli, nah, bukan maksud kata tak boleh pahala. Kita kena niat juga apabila kita mari sejik, kelik pergi rumah nak pergi cari suami, nak pergi cari isteri kita. Kena niat kata aku nak pergi jumpa mereka. Kena niat kerana Allah Ta'ala, boleh pahala. Nah, jangan boleh pahala hanya mari saja. Kelik pun boleh pahala. Kelik lagi sudah nak salam kepada anak cucu, kepada anak dan juga isteri rumah, assalamualaikum, boleh pahala belaka tu. Nah, boleh pahala belaka. Ya, katanya Allah mari setiap jangkah aku nak pahala, Allah Taala catat. Allah kelik pun serupa juga. Nabi jawab kata pada mana? Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah Taala beri belaka kepada dirimu. Semua jakahmu ni Allah himpun belaka dah. Tak usah bimbang katanya jakah mana Allah Taala plat ni. Tuk yang kau hak mujakah mari sejik sahabat lelaki seorang ni. Nah, jama'a lakadzalik itu kullahu semua, takkid ulanya semua Allah Taala catat. Wa fi riwayatin, salah satu riwayat sebabnya kerana dia ada ihtisab. Ihtisab ni kita kena ingat kalimah ni hai kencai. Khususnya apabila kita buat satu benda kita rasa kata penat, kita tak tahu mana. Kalaulah benda itu ada baik, kita ada perasa ihtisab. Tak apa Allah Taala bagi pahala. Tak apa Allah Taala bagi pahala. Tak apa Allah Taala bagi pahala. Baru kita nak lawan. Bila nak pergi buat benda tak molek, tak usah ihtisab dah. Tuhan nak dosa pula. Contohnya kata berat sekali anak orang jadi ibu. Mak ni penat sekali, letih sekali anak letih sekali. Anak ni letih sekali, khususnya anak pada zaman yang teknologi sekarang learning ni. Teknologi sekarang learning ni susah nak dihama anak duk mai gapo, nak ajar anak dengar tak dengar. Anak ni susah, salah satu susah hari ni dia ambil fikrah, ambil naukid daripada terosat lebih banyak daripada ambil daripada kita. Habis itu apabila kita royak gapo dia payah dengar, apabila dia payah dengar kita rasa penat. Buat apa anak kita tak dengar, kacau duk nganung, kacau duk ngasuh budak, nyamuk seekor tak boleh ketik sampai ke besar tapi tak dengar kita. Hewan anak ni kaum ibu lah yang paling penat sekali. Tapi apabila fok kaum ibu hewan anak tak ada ihtisab, Allah rugi benar. Rugi. Hewan anak letih-letih, mengandung letih nak letih. Tapi duk ngepek pula. Kulit tukar. Orang panggil tu ngandung kan, bong ngandung ni kulit dia apabila warna jadi kecut dia gapo jadi yangok ke hilang ni ngepek. Tak ihtisab kepada Allah Taala ni rugi, tak dapat pahala daripada Allah Taala. Ihtisab kena mikir sama. Duk ngandung. Pernah letih nak tidur pun susah nak makan goni pun tak boleh. Petong kau tu goni. Ihtisab, sabar, Allah Taala bagi pahala. Anak warna hari dah waktu malam tidur babon. Orang panggil kreng gapo orang panggil kaum ibu ni. Tidur tak sempurna mana. Kerana tidur bangun anak bangun 8 pagi pula kena ui kena bangun. Tidak cukup orang panggil. Ihtisab, Allah Taala bagi pahala. Kalaulah tak ada perasaan ihtisab, penat saja. Free letih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada boleh pahala daripada Allah Taala. Habis ihtisab kena ada semua. Khususnya semasa kita buat satu benda yang rasa kata berat, nak lawan tak lawan pun tak boleh kena buat. Ihtisab, Allah Taala akan beri pahala kepada kita insya-Allah. Hadis yang seterusnya, hadis nombor 22. An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah biha al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Daripada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As seorang sahabat muda. Abdullah bin Amr bin As seorang sahabat muda. Sahabat muda pada zaman Nabi ni, salah satu daripada mereka 4 orang yang namanya Abdullah, orang muda, wirun. Dalam bahasa Arab fa ulama dia panggil katanya al-abadalah. Al-abadalah. Al-abadalah maksud katanya fa sahabat muda, ilmu banyak, dapat didik ke fiksik daripada Nabi, dan juga nama mereka adalah Abdullah belaka. Nama mereka adalah Abdullah belaka. Yang pertama sekali Abdullah ibn Abbas. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dan juga yang keempat Abdullah bin Salamah, tak silap dia. Tapi 3 orang mula-mula ni kisah dia. 3 orang mula-mula, yang pertama sekali Abdullah bin Abbas, muda semasa Nabi masa Nabi mati ni, for dia ni umurnya lebih kurangnya 20 tahun gitu ya, 18 tahun ataupun 20 tahun. Abdullah bin Abbas, kuapisik dia, satunya dia ni sepupu dengan Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Orang panggil apa? Luk pilukno lah. Luk pilukno dengan Nabi SAW. Pisik dia ke apa? Nabi doa kepada dia. Nabi doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, wilah kefakihan. Faqih mana apa? Wilah dia faham ni, Abdullah bin Abbas ni faham tentang agama. Faham agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan juga haraplah kamu ya Allah ajarlah ilmu ta'wil, ilmu tafsir kepada dia. Tafsir Quran. Habis tu hari ni kalau lah tanya, katanya sahabat seorang mana yang hebat, orang panggil tepin sujud mengenai dengan ilmu tafsir Quran, faham Quran sekali, salah satunya Abdullah bin Abbas. Muda satu. Betul, apabila kita jumpa kanak-kanak ni ataupun dengan anak kita sendiri, kalaulah kita jadi pak, jadi mak, tak biasa doa ni kepada anak kita klik pergi belajar. Tak kepala anak kita sikit, tak sunati tok guru lah mari doa kepada anak kita ni, kita berdoa dulu. Tak apalah hari mana jumpa tok guru, itu doa pula. Tak kepada kepala anak kita, kalaulah yatim, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Yang hidup kerencai katanya, anak kita nak hantar ngaji saman, tak apa dah kena doa ni, kena doa juga. Walaupun dia nak ngaji saman masa depan, tapi ilmu agama adalah ilmu yang mereka akan bawa selamat daripada dunia ini dan juga akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Walaupun dia tak ngaji agama pun dari dunia ni. Tak ngaji bidang agama orang panggil. Tapi ada ilmu agama, geti agama. Hidup mana tak tinggal agama. Kalaulah anak perempuan, Allahumma faqihha, tukar daripada hu jadi ha. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil. Doa. Nak jadi ulama ataupun tak jadi, nak geti agama ataupun tak geti. Bukan hanya kita nak anak yatim saja, dak nak tina pun nak geti agama juga. Dan juga masyarakat kita pun sangat berhajat kepada ulama tina juga. Orang tina ada, kita nak kepada tok guru ataupun ustazah tina juga yang nak ajar kepada kaum perempuan juga.
Kena berdoa. Ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dengan sebab itu gelar yang dia dapatnya terjemahanul Quran. Terjemahanul Quran terjemah. Konti samat pelai Al-Quran dah. Begitu kalau kita tengok kitab tafsir, tidak ada ayat mana melainkan akan ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tafsir ayat ni kata gini. Abdullah bin Abbas tafsir ayat ni gini. Habis kita biasa baca satu kalinya semasa Umar jadi khalifah, Nabi mati dah, Abu Bakar mati dah, Umar dia ada majlis syura, percuma syura fak awuso dia buat masuk Abdullah bin Abbas dalam majlis. Sahabat lain katanya, "Fak kita pun ada anak kita umur sama dengan Abdullah bin Abbas juga. Buat apa dia masuk Abdullah bin Abbas? Buat masuk apa? Anak kita pun umur sekadar ni juga." Tapi hari itu Umar nak tunjuk, katanya Abdullah bin Abbas ilmu dia hebat lebih daripada anak-anak orang lain tu. Tanya tafsir, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Tanya kepada sahabat Awus dulu, faham baik mana? Dan juga selepas itu tanya kepada Abdullah bin Abbas pula, faham baik mana? Supaya ke tak faham Awus dengan faham Abdullah bin Abbas. Fahamnya orang Awus yang katanya biasa apabila benar boleh buka negara, boleh luahkan negara Islam dah, tu esok istighfar. Tu Awusu faham. Tapi Abdullah bin Abbas kata dak, ayat ni adalah tanda tunjuk katanya dekat dah Allah Taala nak menyawa Nabi SAW. Dalam dia tahu nayat katanya Allah Taala turun ayat ni. Okeylah piupa begitu sungguh, tapi nayat samkan ni. Allah Ta'ala selepas daripada Nabi boleh buka negeri-negeri dan juga suruh istighfar banyaknya dengan sebab dekat dah Nabi nak mati. Maka Umar sendiri pun kata aku nak turun muhi Abdullah bin Abbas. Tu Umar. Yang keduanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Anak kepada Umar bin Khattab, seorang sahabat juga. Abdullah bin Umar ni umur 13 tahun, tak silap. Kau masuk perang Badar ataupun perang Uhud tak silap. Besok mari minta izin kepada Nabi nak pergi perang ratik. Nabi kata tak boleh lagi, tak akan balik lagi, klik. Umur 15 mari minta izin pula. Nak pergi perang dengan Nabi dan juga sahabat besar. Nabi tak izin. Kali yang ketiga tu mari minta izin pula, barulah diizinkan kerana siapa umur. Adalah orang yang sangat-sangat kali cinta kepada sunnah Nabi. Tidak ada sunnah mana dia buat tak tinggal-tinggal. Kasih benar kepada Nabi SAW. Suatu kali dia biasa berjalan musafir pergi dengan Nabi pergi Mekah, Madinah pergi Mekah. Kau masuk budak-budak belum Nabi nak mati. Berjalan dengan Nabi. Berjalan dengan Nabi. Nampaknya satu jalan ada pohon kayu tengah, maka Nabi sengit. Orang panggil apa? Liang, sengit. Untuk nak orang panggil liang daripada pohon kayu. Selepas daripada Nabi mati meninggal dunia, pohon kayu itu tu tengah jalan di antara Madinah dengan Makkah, dikerak, tak ada pohon kayu di tengah jalan. Tapi Abdullah bin Umar musafir nak pergi Makkah, pohon kayu tak ada dah. Tapi dia tahu kata satu hari dulu aku biasa musafir dengan Nabi biasa halik pohon kayu ni. Maka hari ni walaupun pohon kayu itu tidak ada dah, aku pun nak halik. Nak bersumpah dengan Nabi SAW biasa halik. Tepat cut ni. Nabi biasa halik. Tak ada orang pohon kayu. Tak nak halik pun tak nak kapot dah. Tapi Nabi biasa halik pohon kayu. Maka aku nak halik pohon kayu sikit. Tak ada pohon kayu. Dia betul pun tak pelaga pohon kayu, tak laga tiap pohon kali. Tapi nak tiru, nak jangkah. Nabi biasa jangkah mana tempat. Nak jangkah tempat itulah yang Nabi SAW biasa jangkah. Dan juga dia di antara orang yang ambil asmaya ni, dengan sebab ambil asmaya sampai kepada mata buta. Kerana ayat sebelum awal-awal tu ayat ambil asmaya ini ni,
kena mi'at semaya tiap waktu. Wajib idza qumtum ila salati faghsilu. Nak pergi semaya kena mi'at semaya tiap waktu. Sama ada semaya yang ada belum daripada tu jatuh, kata jatuh kena mi'at semaya. Itu yang pertama sekali dulu. Sehingganya turun hukum belakang, boleh kita nak guna satu semaya dua waktu kalau dah tak jatuh lah. Tapi Abdullah bin Umar, dia adalah orang yang nak dapat pahala kan, nak dapat pahala banyak. Walaupun semaya tak jatuh, dia pergi semaya sama. Dan juga katakan hukum sebelum daripada itunya, Nabi biasa basuh semaya ni, basuh muka, basuh mata sampai ke dalam. Maka Abdullah bin Umar pun dia basuh muka dia, basuh mata dia sampai ke dalam, sampai kepada akhir hayat hidup dia. Sebab itulah mata dia buta dengan sebab sentiasa basuh apabila mi'at semaya basuh dalam mata semua. Ihtiyat ni mata kuam kering hak dia sendiri bima takut semaya dia tu tidak sempurna orang panggil. Ambil semaya sampai ke basuh dalam mata, bima takut semaya dia mi'at semaya tidak sempurna. Tu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga ini bersama dengan hadis kita, iaitu Abdullah bin Amr bin As, anak kepada sahabat Amr bin As, orang yang Umar hatta gi buka negeri Mesir. Umar hatta gi buka negeri Mesir. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat muda yang orang panggil khasa'ih dia ni wahyi nana, wahyi tulis. Wahai tulis setiap benda dengar daripada Nabi, tulis. Hadis Nabi lah, dengar daripada hadis Nabi SAW. Maka satu kali orang musyrikin mari ayat kepada dia, kata, "Hai Abdullah, mu nak tulis gapo sangat perkataan Muhammad? Bahkan Muhammad manusia serupa kita ya. Mari nak orang panggil apa? Nak langsung, nak kuan lah. Manusia ni seperti kita, ada marah, ada gembira. Maka Muhammad ada perkataan mana yang dia kecek dengan keadaan gembira, rareng. Dan juga ada perkataan mana Muhammad yang kecek tubik mari, kau masuk duk marah. Dengar bahasa itu, katuk buku, bangun diri, jalan ke cari Nabi. Cerita kepada Nabi, katanya, "Hei Nabi, musyrikin mai royak kepada aku gini. Balah mana?" Maka Nabi SAW kata, "Hei Abdullah, uktub fa walladhi nafsi bi yadi ma kharaja minni illa al-haq." Tulislah, tak sedar dengar musyrikin kata gapo. Kerana tidak ada apa benar yang keluar daripada mulut aku melainkan itu adalah benar, dan juga dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi adalah manusia, tapi Nabi perkataan dia itu tu setiap perkataan wahyu daripada Allah Taala. Wahyu daripada Allah Taala. Maka tujuan yang dia tulis banyak itu tu uridu hifdhah, untuk nak mengapa. Beza dengan Abu Hurairah dia tulis tak mana kian mai dai. Tapi Abu Hurairah sahabat yang dengar, yang ngapa hadis Nabi banyak sekali, dia dengar sekali dia ingatlah. Habis itu Abu Hurairah katanya tidak ada sahabat seorang mana yang tulis hadis banyak sama dengan Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu yaktub wa ana la aktub. Kerana dia tulis belaka, aku tak tulis, tak reti. Abu Hurairah ni sahabat tulis tak reti, nak tulis tak reti lah. Dengar baik mana ngapa hal dah direct atau nomat masuk dalam kepala otak dia. Nabi SAW katanya, Nabi SAW kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrin. Suruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bisyiqqi tamr, sebiji buah tamar. Sebiji buah tamar sedikit kecil halus ya, sebiji mana kata pun buah tamar halus kecil tu, suruh kita takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh takut. Apatah lagi dengan benda-benda yang besar-besar, haraplah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lagi hadis seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalah fayahmadahu 'alayha ay yashraba asy-syarbah fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan reda seorang hamba mana yang apabila dia makan sudah, dia puji Allah Ta'ala. Terima kasihlah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana. Ataupun minum, mana-mana minum, dia terima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala reda. Makna katanya sebaliknya, Allah Ta'ala gapo gulawe dengan reda ni? Marah lah. Reda pocai. Kalau main pocai, marah. Makna katanya bila Allah Ta'ala nak marah? Apabila kita makan, kita lupa nak terima kasih kepada Allah Ta'ala. Apabila kita minum, kita lupa nak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi hadis yang terakhir, hadis yang ke-25 daripada Abu Musa al-Ash'ari, daripada Nabi SAW, Nabi sabda katanya, ala kulli muslim sadaqah. Qala ara'aita illam yajid? Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Setiap orang Islam ni kena buat sedekah sama. Nah, buat sedekah sama. Sahabat tanya kepada Nabi, katanya, apa kalau tak ada benar nak sedekah? Tak ada benar nak buat sedekah? Maka Nabi katanya, suruh dia buat kerja dengan dua tangan dia. Maka buat apa-apa benda, sama ada makan ni, maka dia dapat daripada manfaat daripada benda itu, dan juga dia boleh bagi sedekah kepada orang lain. Sahabat tanya lagi, apa kalau tak kuasa? Tak kuasa nak buat dengan tangan diri, long rang tham eng ni, memang kuam sama nak buat. Nabi katanya, yu'inu dha al-hajah al-malhuth. Tolong orang lain. Tolong orang susah. Apa kalau tak kuasa lagi? Nah, kalau tak kuasa lagi, ya'muru bil ma'ruf awil khairi. Suruh orang baik dengan mulut. Tangan tak kena buat, kaki tak kena guna, orang tak kena guna. Guna dengan mulut. For kamu semaya sunat. Boleh tak? Apa kalau tak boleh buat lagi? Nabi tanya sahabatnya, apa kalau tak boleh buat lagi? Buat satu benda untuk nak sedekah kepada orang lain, tak kuasa. Nak tolong orang lain susah kena pakai orang sikit, tak kuasa. Dan nak suruh orang baik dengan lidah, dengan tak turun mailong rank, tak kuasa. Tak kuasa lagi. Maka Nabi katanya, menyanyi wajah. Duk widi, yang wajah yang sebar kejahatan. Itu pun telah buat sedekah dah. Tu Nabi katanya, marhalah peringkat radap can tinggi sekali yang kita long rank, yang paling genah sekali yang kita tak kena buat gapo sikit apa pun, iaitu jangan buat dosa. Duk dia jangan buat benda kejahatan, itu pun boleh pahala juga, boleh sedekah juga. Bagaimana lagi yang kita tak akan nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita pada hari ini. Habisnya 25 hadis daripada bab yang ke-13, dan iaitu kebaikan yang banyak itu yang Allah dan juga Nabi telah wijalai kepada kita. Sambung kata kita pada minggu depan, babun fil iqtisadi fil ibadah. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.